billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa astaghfirullahal azim wa astaghfirullahal azim. Bersama dengan kita hari ini Tok Wakil kita yang berhormat IR Saiful. Sebentar tadi saya sangat terpegun sebab perjuangan Felda ini sebenarnya saya ketika jadi cikgu sekolah, saya posting mula-mula di Felda Gemas, di Felda Jelai 3 Gemas Negeri Sembilan. Saya sangat tahu berkenaan dengan kepayahan orang-orang Felda ini. Dan perjuangan tanah milikan adalah satu, bila dia sebut tadi, saudara Naraza sebut tadi berkenaan dengan ini jauh lebih besar daripada Petronas, adalah betul. Adalah benda yang betul. Kenapa? Kerana komoditi negara ini bangkit kerana komoditi. Dan yang membangkitkan komoditi itu semenjak daripada dulu adalah keturunan saudara-saudara yang meneroka dengan tulang empat kerat. Kita perintah sekejap, betul, dalam keadaan cabaran COVID. Itu pun jangan tuduh dia gagal lah, itu ini apa semua. Tapi apa kita buat? Tan Sri Muhyiddin Yassin mansuhkan hutang Felda. Hutang peneroka Felda. Sebab apa? Sebab institusi paling besar orang Melayu duduk mana? Felda. Yang menjadikan bangsa Melayu adalah bangsa berhutang paling banyak apa? Felda. Dan kerana kesedaran itu, kita masuk hapuslah. Tapi benda ini sebenarnya di bawah cadangan awal lagi Lim Guan Eng. Ketika bukan Lim Guan Eng cadang, Lim Guan Eng merupakan Menteri Kewangan. Ada kertas putih Felda. Tetapi masalahnya Perdana Menteri dah bagi. Kabinet dah setuju. Kertas putih Felda bawa dalam parlimen. Tapi apa berlaku? Cina DAP Lim Guan Eng yang pegang Menteri Kewangan, dia tak bagi laksana. Kan itu kita tak boleh tahan. Ini DAP Puang Hajau. Dia potong peruntukan orang Melayu, dia potong sana, dia potong sini. Sampai kita nak perbaiki Felda, dia kata tak ada duit, tak boleh. Dalam pada masa itu dia bagi sekolah Cina, dia bagi semua benda. Takkanlah kita tak tunggu. Masa tu UMNO ni jadi tikus. Jadi tikus mondok lagi. Semua penakut. Tapi demi Melayu Islam, kita ingat dia belajarlah daripada kekalahan tersebut. Kita ingat dia belajar daripada jadi pembangkang. Tapi bila kita dakap, kita bawa bentuk kerajaan Melayu Islam, dia khianat kita. Dia runtuhkan kerajaan. Kita bentuk kerajaan, kita sanggup runtuhkan kerajaan yang ada. Kerana apa? Kerana DAP khianat kita. Ketika DAP ni, UMNO ni semenjak beranak UMNO, zikir dia apa? DAP komunis, DAP komunis, DAP komunis, DAP jahat, DAP komunis. Kan? Jadi sekarang dia kata, alah dulu PAS sama DAP, bersatu sama DAP. Yalah, ketika kita bersama DAP, Guan Eng tak jadi Menteri Kewangan. Tapi bila dia jadi Menteri Kewangan, memang kita kata sah jahat. Anti-Islam, anti-Melayu, anti-Biputra. Kita dah nampak benda itu. Bila dah nampak, kita dakap UMNO untuk membentuk sebuah kerajaan. Dah memang terbukti, kita kata dengan UMNO, betul lah daripada dulu kau kata DAP ni jahat. Bila betul terbenar terbukti, UMNO yang selama ni kata DAP jahat, UMNO balik peluk DAP. Saya kata gila ini.
Itu isi nombor 1. Undi UMNO berarti undi DAP. Faham tak? Okey. Saudara seperti sekalian, saya malam ni saya nak bersyarah 4 perkara. Saya pun tak tahulah politik Malaysia ni nak bersyarah macam mana. Sebab apa? Tadi saya tunjuk Bukit Aman hantar WhatsApp. Call nombor masuk. Sekali saya tak jawab dah, hantar pentas takkan nak jawab. Ni yang berucap, kawan-kawan tengah berucap, kita hormat. Lepas tu dia WhatsApp. Dia WhatsApp, saya inspektor, saya sebutlah inspektor daripada USTJ Bukit Aman. Saya jawab salam, saya hantar pentas tuan. Lepas tu saya terus gelak. Ni report yang mana? Saya ni. Lepas tu dia kata dah agak dah, mesti cikgu hantar pentas kan. Cikgu ada report polis lah dekat cikgu. Saya kata tunggulah saya selesai pilihan raya nanti saya pergi ke Bukit Aman. Dia kata tak apa cikgu, selesailah dulu, benda biasa ni, dia orang tak ada kerja report. Bukit Aman. Saya bagi tahu. Laporan polis ke atas saya tahu. Ni AMK. AMK ni apa? Anak apa? Angkatan Muda Kunyit. Keadilan. Angkatan Muda Keadilan. Angkatan Muda Keadilan. Buat laporan polis atas saya. Kenapa? Saya isu 3R. Saya pun pelik isu 3R apa dia? Johor buat report, Penang buat report, Kedah buat report. Kerana saya panggil Anwar Ibrahim Dajjal. Panggil Anwar Ibrahim Dajjal? Apa kena mengenal dengan agama, bangsa dan juga raja-raja Melayu? Anwar dah ID raja. Dan malam ini saya beritahu saya akan ulang balik dalam isi ceramah saya. Boleh? Saya nak ulang balik. Dan saya bagi tahu apa dia saudara. Saya bagi tahu saudara, ni polis, mana kamera polis tadi tu? Yang polis ni saudara semua tak ada masalah. Ni semua kawan-kawan kita. Tapi saya bagi tahu rakam dia bagi kat bos kamu. Ni nama dia Cikgu Bat. Saya ni ikut Noor Ibrahim 39 kali keluar masuk lokap. 39 kali saya kena tangkap. Satu sel ke? Tak pernah, alhamdulillah. Tak pernah lagi sekali dengan Noor Ibrahim, tapi 39 kali saya kena tangkap. Kan? Kalau kali ke-40 kerana demi mempertahankan tanah air, saya tak ada masalah. Dan saya bagi tahu, kalau kamu dakwa saya kerana akta hasutan yang di mana saya perjuangkan semenjak mula saya masuk politik supaya akta ini dimansuhkan, di mana Noor Ibrahim janji ketika dia berkuasa dia akan mansuhkan akta hasutan. Kalau kamu dakwa saya akta hasutan, saya janji saya takkan bayar ikat jamin, saya akan lawan sendiri, tak lantik lawyer pun saya akan lawan daripada dalam penjara. Ini Dajjal Anwar Ibrahim ini saudara. Itu belum masuk isi lagi tu baru mukadimah. Dajjal Anwar Ibrahim ini saudara, dia memang perlu diajar. Dia menjahanamkan negara. Malam ni 4 isu penting. 1, kenapa pilihan raya ini berlaku? Saya kena ingat 4 perkara, tolong sampaikan pada semua. Kedua, keadaan negara yang sangat berselaru. Ketiga, ialah persoalan DAP. Ni tempat Melayu ni dia susup DAP dalam kain ni. Tak tunjuk pun DAP. Tapi sebenarnya bagaimana DAP menguasai kerajaan. Yang keempat, saudara, saya telah tampil buat laporan polis di Kemaman pagi tadi. Kerana apa? Saya baru saja memperolehi dan melengkapkan dokumen dan saya terdahkan bagaimana IMF dan CIA dibenarkan secara rasmi oleh Anwar Ibrahim beroperasi di Malaysia. Saudara yang saya hormati sekalian, kenapa pilihan raya ni? Pilihan raya ni terjadi kerana nafsu serakah Mat Said. Saya sebut terang-terang. Dia kalah pilihan, BN dah kalah pilihan raya. Dia bukan kalah 27 undi. Dia bukan kalah 270. Kalau kalah 2,700 pun boleh terima. Dia kalah 27,000. Dia tahu memang tak boleh menang. Salah yang pas rasuah. Salah rasuah berapa? Setahun sebelum itu, Menteri Besar kita dah bentang setahun sebelum pilihan raya umum tu, Menteri Besar dah bentang belanjawan. Belanjawan tu, duit kerajaan negeri ada banyak.
Ni bukan bila duit kerajaan negeri ada banyak, dia tengok kiri kanan nak sakau masuk poket. Dia nak fikir bagi rakyat, maka ada I belia, I siswa, macam-macam I. Saya duduk Negeri Sembilan, saya orang Negeri Sembilan, saudara. Kan, kadang-kadang saya jadi Allah Terengganu, jadi jaki, jadi dengki dengan orang Terengganu. Kan, kita di Negeri Sembilan bukan kata I belia, I perantau, I siswa, I love you pun tak dapat. Kita tengok orang Terengganu, kita rasa dengki. Jadi peruntukan tu dibagi sepanjang tahun. Tak ada pilihan sepanjang tahun. Kita pun tak tahu, Ustaz pun tak tahu, kerajaan negeri pun tak tahu. Kenapa? Sebab bila Mak Sabri nak bagi pilihan raya, memanglah dijadualkan nak bagi. Kemudian dah memang hujung tahun, budak-budak Terengganu masuk yang pandai, masuk universiti. Itu tarikh masuk universiti. Bila dia masuk universiti, dia bagilah I siswa. Tapi bila bagi, itulah dipanggil rasuah. Oh, tolong rakyat rasuah. Kau minta darah sendiri tak rasuah. Itu dipanggil joki. Dia kata makan sendiri tu, rezeki, alhamdulillah. Bagi kepada rakyat rasuah. Saudara, tapi Mak Said lawan sebab apa? Dia tahu dia kalah. Bila pukul aja hakim ketuk aja tung-tung. Okey, pilihan raya ya. Jadi bila pilihan raya, masuklah bertanding. Kan kau yang suruh minta pilihan raya. Tak, Mak Said lari dulu. Dia kata apa? Hamba tak buah, mati pilihan raya ni kalau. Tak tahu kalau parut lagi ke apa. Sabri Cik yang tengah sedap lazat makan berbagai allowance mewah sebagai pengurusi Felda. Aku nak tanding pilihan raya, kena letak jawatan Felda, mampu aku tak mau. Sabri Cik lari, Mak Sabri lari, pimpinan negeri, Kemaman lari, jawatan kuasa UMNO lari. Apa-apa ni, Sabri Cik lari, semua lari. Maka dia tengok-tengok siapa nak bertanding, jumpalah Jeneral Pencen. Saya kesian dengan Jeneral Pencen tu, saudara. Kan? Sebab dia ni mangsa. Saya kena ingat, jangan pukul dia sangat. Dia ni mangsa. Dia ni punya Allah. Kau dah elok jadi jeneral, kau bercampur dengan orang politik seperti itu. Punyalah bebal. Saya minta maaf lah kalau saya guna perkataan. Punyalah bebal. Dun dengan parlimen pun tak tahu beza. Dalam satu ceramah, Mak Sabu ada, Mak Said ada kan. Dia cakap apa? Kita ni nak bertanding ni, saya yakin saya boleh menang kerana saya akan jadi satu-satunya wakil pembangkang dalam Dewan yang akan menyuarakan suara pembangkang dalam Dewan Undangan Negeri. Mak Sabu tak kelip. Bukan. Ini bukan Dun Parlimen. Parlimen ke? Hamba ingat Dun rupanya Parlimen. Tak apalah, saya pun nak jadi wakil di Parlimen. Alah, Jeneral, kau main hembus saja apa teragak kau cakap. Saudara saya mati sekalian. Keadaan ini, dia orang yang patut bertanding, takut nak bertanding. Kenapa? Kerana dia tahu kalah besar. Tapi dia nak bertanding juga. Dia nak buat juga pilihan raya. Kerana dengki, busuk hati, hasad. Dan, saudara, dia letak jeneral ni atas saku duit peruntukan pilihan raya. Saya bagi tahu saudara pelangai pilihan raya, faham tak? Pelangai baru ni kan? Pelangai baru ni buat macam-macam. Beras ni buat program. Orang tak datang ke program Barisan Nasional. Beras ni hantar depan rumah. Saudara dapat tak beras? Dapat tak beras? Saudara ingat ada tak duit peruntukan untuk beli beras tu? Duit peruntukan untuk beli beras tu tetap ada. Beras tempatan tak ada apa semua, tiba-tiba dekat Pelangai nak datang satu trailer, hoi kan, satu trailer beras. Maknanya siapa simpan beras? Beras tempatan tak ada kat pasaran. Tiba-tiba ada beras tempatan, bertrailer-trailer datang. Kat sini memang tak datang. Saya bagi tahu, semalam saya jumpa Jentera Keadilan, parti lama saya. Borak dengan dia orang. Teruk. Kenapa? Sebab kita orang ni, ada orang suruh buka ni, bekerja apa semua. Tapi, pitih tak ada.
PT Zadok. Tak ada duit. Kita nak duit petugas dia orang pun serang kesian. Sebab apa? Duit peruntukan disekat, semua disekat. Dah tahu nak mampus kalah. Dia nak panggil juga pilihan raya. Sebab apa? Boleh sedut PT yang atas ni. Macam ikan bau untuk atas tu. Saudari yang saya hormati sekalian, kita menganggap pilihan raya ni apa? Pilihan raya ni serius. Dengan pelbagai benda dan perkembangan yang berlaku, kita ambil pilihan raya ni pilihan raya yang serius. Kerana itu kita menghantar untuk melengkapkan seorang lagi with a Prime Minister material. Faham? Maksud ialah seorang lagi yang berkualiti Perdana Menteri. Semua bising dah bila saya bersyarah macam tu. Dr. Sam jadi Perdana Menteri ke? Faham betul-betul. Saya cakap kita ada sebarisan orang dalam Parlimen Malaysia yang layak jadi Perdana Menteri. Antaranya Dr. Sam. Yang kalau saudara hantar, dia boleh bawa suara kerajaan negeri, dia boleh bawa suara perjuangan rakyat orang Terengganu. Dan kita tak main-main lebong-lebong tak tahu arah, kita hantar Dr. Sam. Calon terbaik kita, putera terbaik negeri Terengganu. Dengan rekod pentadbiran kerajaan Terengganu yang sangat baik. So, mereka katanya, ni makna Muhyiddin tak nak jadi Perdana Menteri lah, Dr. Sam lah. Saudara, semalam Tan Sri Muhyiddin berceramah. Semalam Tan Sri YB ada tak depan Tan Sri. YB kata, Tan Sri Muhyiddin kata apa? Saya tak kisah kalaulah tumbang kerajaan ini, Dr. Sam pun boleh jadi Perdana Menteri, saudara. Maknanya, saudara kena keluar beramai-ramai. Daripada 27,000 undi, kita kena bagi 37,000 undi. Kerana saudara sedang menghantar calon pertama bakal Perdana Menteri daripada negeri Terengganu. Jangan sabar-sabar. Kenapa pula tak boleh? Apa dia tak mengaji sekolah ke? Sampai ke luar negara, kapal terbang hilang, kapal terbang hilang. Lain semua panggil orang putih. Tiba-tiba ada seorang budak Melayu. Siapa dia? Dr. Sam. Hak dia mengaji, itu budak Melayu tak mengaji. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, selesai bab pertama, diorang buat pemain pelawak pilihan raya. Tapi yang sepatutnya polis tak buang masa duduk dengan anak bini malam ni, tuan-tuan. Benda ini dibuat kerana nafsu serakah UMNO dan Barisan Nasional Mat Said dan kawan-kawan. Tapi kita ambil peluang ini untuk hantar putera terbaik daripada negeri Terengganu, Dr. Sam. Wajar menang dengan majoriti lebih besar. Faham tak faham? Setuju tak setuju? Selesai bab pertama. Masuk bab kedua. Bab kedua apa dia? Keadaan negara celaru. Saudari yang saya hormati sekalian, keadaan negara ni tengah celaru. Daripada benda sebesar-besar sampai benda sekecil-kecil. Benda apa? Semua benda tak selesai. Daripada segi pelaburan, Anwar Ibrahim sain pergi luar negara, hidup mewah. Dan Awan nyanyi lagu Azizah sana, nyanyi lagu Azizah sini. Saudara, Perdana Menteri tak buat kerja. Kementerian Keuangan, pegawai-pegawainya mengeluh kerana apa? Sukar nak jumpa Menteri Keuangan. Menteri Keuangan sibuk berjalan. Itu sebab keputusan keuangan tidak boleh dibuat. Negara sekarang ada wara. Saudara, macam mana tak wara? Dia menipu dalam parlimen. Daripada Anwar Ibrahim sampai menteri-menteri kabinet. Ni, Mat Sabu. Ambil Mat Sabu. Kenal Mat Sabu tak? Kenal tak Mat Sabu? Mat Sabu ni, saudara. Oh, tiba-tiba serabut perut betul tengok dia. Dia kata apa dalam parlimen? Oh, beras dah selesai. Saya nak tanya. Saudara ni pergi ke Pekan Cukai ke mana ke, pergi Pekan Dumun ke, saya nak tanya, jumpa atau tidak beras tempatan? Jumpa atau tidak beras tempatan? Bukan kata sini, Kuala Lumpur tak ada, saudara, beras tempatan. Apa ni tiba-tiba beras hilang nafsu untuk berbuah? Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, beras hilang nafsu untuk berbuah. Saudara, permainan kapitalis sedang berlaku. Ini kerajaan sedang dipegang oleh toke-toke.
dia nak himpit Bernas, dia nak himpit organisasi Melayu supaya taikun-taikun ini dipegang oleh mereka Cina-Cina kaya. Saudara yang saya hormati sekalian, telur. Tiba-tiba ayam tak berahi nak telur. Ayam tak berahi nak telur. Telur tak cukup dalam pasaran. Pergi India. Mak Sabu pergi India cari telur. Dia bawa siapa pergi India? Deepak. Tahu Deepak? Tahu tak Deepak? Deepak ni, dia pernah buat pengakuan. Dia baik dengan Rosmah. Dia tukang cari bomo dengan Rosmah. Itu saya percayalah. Deepak pandai cari bomo. Tapi tiba-tiba Deepak bawa Mak Sabu pergi India cari telur. Tak jumpa. Akhirnya saudara, telur selesai tak selesai. Semua tiba-tiba jadi telur omega. Telur biasa subsidi mana? Tak ada. Gula premium sama je. Dia tiba-tiba ada gula biasa subsidi, gula premium. Kalau nak beli 2 paket gula biasa, kena beli 1 paket gula premium. Betul tak? Rakyat nak mengadu kat mana? Sebab menteri yang jaga harga barang meninggal dah. Meninggal bila? 5 bulan lepas. Lantik tak sekarang? Tak lantik. Tak lantik. Tak lantik, saudara. Sesaudari yang saya hormati sekalian, keadaan sekarang wahara. Tapi apa kerajaan buat? Saya bagi tahu saudara, yang didapat lantikan ini semua bukan kata nak jaga rakyat, dia nak jaga perut dan benda di bawah perut dia pun gagal. Dia nak jaga perut kak dengan benda bawah perut dia gagal. Saya bagi tahu betul-betul. Apa dia? Pertama, isu Wahab, ANW. Saya pun tak faham macam mana tiba-tiba ANW buat sidang media. Engkau dua-dua yang mengunyit, tiba-tiba Cik Ubat yang kena. Kan? Wahab cakap apa? Oh, Cik Ubat berpakat dengan Mr. H. Saya tak boleh faham. Saudara. Cannot break. Sebab apa? Saya tak ada kena-mengena. Cerita tu dah tersebar 1 hari. Lepas tu saya nampak, saya betul. Cik Ubat keluarkan dalam Facebook. Tapi saya keluarkan dari Facebook, pertanyaan saya apa? Kalau benda ini betul, saya tulis betul, saya mengaku, saya tulis dalam Facebook. Kalau benda ini betul, hanya kunyit memahami kunyit dan sanggup mempertahankan kunyit. Saya tulis dalam Facebook saya. Dan lepas tu dia kata saya berpakat. Saya tahu tak apa yang berlaku. Ini pergaduhan, di atas sana bergaduh kebut kuasa. Agus telah cakap, ini ada konspirasi pihak atasan. Jabatan Agus ini, JKOM ini saudara, JKOM ini bawah Jabatan Perdana Menteri. Toke di pejabat Jabatan Perdana Menteri Kementerian Keuangan siapa sekarang? Anak Noor Ibrahim, Nurul Izzah. Nurul Izzah ni kerja dia apa? Ketua Penasihat Kementerian Keuangan. Chief of Special Advisor to the Minister, Finance Minister Malaysia. Saudara, dulu ada Pak Lah Badawi, ingat tak? Pak Lah, tak sihat dia sekarang, dah tua sangat. Pak Lah ni, semua orang bising dengan Pak Lah. Sebab apa? Sebab tingkat 4 Khairi Jamaluddin dikatakan menguasai. Betul tak? Kedua, kita bising lepas tu. Apabila Rosmah Mansur, ada pejabat, bukan Rosmah kontrol. Rosmah ada pejabat dalam pejabat Najib. Flo, First Lady of Malaysia, nama pejabat tu. Oh, kita marah, kita bising kan. Tapi hari ni, anak Noor Ibrahim kontrol. Mana budak-budak keadilan, mana budak-budak ni semua. Amanah sayap Melayu DAP ni langsung tak ada maruah lah. Mana tak cakap apa. Makan duit gaji banyak di Melaka. CEO Halal Haq di Melaka beberapa bulan lepas, CEO, ketua pegawai di Halal Haq Melaka, Halal Melaka, kena dakwa di mahkamah. Tahu tak kenapa dia kena dakwa di mahkamah? Kerana dia salah guna kuasa, dia lantik anak dia sebagai pegawai yang bergaji dalam Halal Haq Melaka. Salah. Noor Ibrahim nanti anak. Speaker Johari Abdul nanti anak. Kenapa tak salah? Saudara, undang-undang terlungkup dah sekarang.
Agus cakap apa? Ada konspirasi. Sebab apa? Puak-puak atas ni bergaduh dengan Agus. Kau bergaduh sama kau. Akhirnya terbongkarlah video tersebut. Terbongkar video tersebut. Agus, saya tak nak ulas panjang. Tiba-tiba video tanpa rakaman suara lah apalah, sini pun saya pening. Saudara, laporan polis ada 2 sahaja. Laporan polis ada 2 sahaja dalam kes tu. Yang dia kata dia buat laporan polis terhadap video palsu apa semua. Tidak wujud. Tidak ada laporan polis terhadap video palsu. Penyebaran video tidak ada. Laporan polis hanya kerana video tersebut, bukan video, laporan polis Agus hanya kerana apa? Dia ada seseorang pergi jumpa Agus di kedai mamak. Dia tulis, jumpa saya di kedai mamak, ugut saya, tunjuk video dan suruh saya berhenti. Esoknya saya berhenti. Laporan polis saya untuk polis tahan orang ni. Pertama, polis nak tahan, suka hati polis lah. Tapi cerita dia apa? Pak Long, saya pergi kat Pak Long tunjuk video. Pak Long pun tak tahu ujung pangkal, tak tahu apa. Tiba-tiba nak berhenti ke jadi orang. Si borang berhenti jadi orang. Tak ada. Yang berhenti ni sebab apa? Sebab video tu betul. Laporan polis kedua apa? Agus membuat laporan polis kerana mempertikaikan polis. Kerana laporan polis dia telah tersebar di internet. Mana laporan polis tu betul? Saudara, gaji besar. Belanjawan naik 30% budak-budak Telkom. Yang saya pertikai, apa dia nak buat tu satu bab lah. Tapi yang saya pertikai, apa duit rakyat? Telkom naik 30%. 10 juta peruntukan. Engkau main lantik ikut suka. Baru 2 minggu, engkau lantik ketimbalan ketua MK Hulu Langat. Yang kena tu W tu timbalan ketua MK, apa anak muda kunyit ni MK. Saudara, kalau ia betul, takkanlah sampai tak ada suara, video tu tak ada suara, takkanlah sampai kau bercakap dengan pegawai yang baru 2 minggu dilantik, kau bos besar, telefon pegawai, kau pergi cium skrin handphone kau. Apa kejadahnya? Maknanya yang saya nak bagi tahu apa dia, yang saya nak rakyat faham apa dia. Rakyat kena susah, mereka gaji mewah. Mereka fikir tak masalah rakyat. Mereka fikir tak harga barang. Mereka fikir tak. Mereka perut dan benda bawah perut pun mereka gagal untuk urus. Kes kedua. Tersebar laporan polis. Setelah tersebar baru nak selesai. Laporan polis apa kak? Laporan polis Ketua Pengarah Maritime Negara. Maksud dia apa? Kapal yang jaga sempadan, seluduk okok, seluduk apa kat sempadan ni, ketua pengarah dia, saudara. Laporan polis tersebar. Saya fikir, saya tak nak ceramah ni bertukar jadi ceramah hijah, jadi saya kena fikir dulu apa ayat yang terbaik. Tapi macam ni, tersebar. Kenapa? Kerana ada seorang perempuan, bini orang, buat laporan polis. Ketua pengarah ni boleh hantar gambar bebet dia kepada bini orang ni. Dengan tawaran apa? Tawaran kita boleh bagi projek, kita boleh bagi kontrak. Tak fikir tak? Orang-orang yang dilantik oleh Nur Ibrahim ni kualiti dia macam mana? Ahli Parlimen Sungai Siput Perak. Orang India. Ni bukan ada ini perangai orang Melayu. Tak, ini orang India, ini perangai orang Anwar. Ahli Parlimen Sungai Siput. Akhirnya bukan kita dedah, Malaysia kini dedah. Dedah apa? Ahli Parlimen Sungai Siput ni nak ditry pegawai dia, setiausaha dia, perempuan, bini orang juga, nak ditrynya. Akhirnya orang ni pergi buat report. Untuk penyelesaian jangan sampai ke mahkamah, ahli parlimen ni bayar ikut seorang lawyer 100,000 lebih untuk perempuan ni tarik balik kes tersebut. Maknanya kalau tak jadi, bayar tak? Ya, tiba-tiba orang hantar saya, cik ubat, kita ugut, bagi buat laporan polis apa semua. Alah, janganlah apalah, kita bayar. Tapi saya tak terlibat, tapi saya bayar. Santa Claus kau nama itu. Saudara, rakyat susah sekarang ni. Mereka tak fikir. Yang mereka fikir apa? Perut dan benda bawah perut. Sebab apa? Ketua dia ialah banduan peliwat.
Panduan priwat. Orang kata, apa mana tu cikgu, raja dah ampun. Saya bagi tahu saudara. Saya tak adalah pakar, tapi antara bidang yang saya belajar ialah undang-undang perlembagaan negara. Dalam perlembagaan negara, agung ni boleh mengampunkan termasuk memansuhkan hukuman. Tapi salah tak salah ialah tetap kuasa pada mahkamah. Mahkamah Malaysia dah menetapkan bersalah dengan segala bukti bagai. Tak boleh padam. Akibatnya apa? Akibatnya sekarang ni macam ni lah. Tunggang langgang hurau. Saya yang saya mati sekalian. Tapi mereka sombong. Sombong apa? Oh, bawa lompat, salah guna kuasa, bawa ini. Saudara, ini yang ni nak masuk bab Dajjal. Polis cuba tengok, takut bateri tak cukup. Saudara yang saya mati sekalian. Dalam bab Dajjal ni, saya ulas begini. Dajjal ni mengikut Al-Fitan Imam Ibn Khasir yang tulis sebuah kitab yang mengisahkan akhir zaman. Akhir zaman ni akan datang seorang ke sebuah ke sebentuk ke kita tak faham lah nak istilahkan Dajjal, tapi makhluk Allah. Nama dia Dajjal. Ketika Dajjal muncul ni saudara, dia tutup semua peruntukan. Padi tak berbuah, sawit tak berbuah, keadaan sangat teruk masa tu. Jadi dia pusing satu dunia. Dia jumpa manusia. Dia bawa istilahnya segunung emas, roti dan air. Ketika Dajjal ni punya hebat berkata-kata apa semua, sampai ditulis tu. Lelaki-lelaki dan suami-suami dan ayah-ayah. Sampai satu peringkat dinasihatkan ikat isteri-isteri dan wanita-wanita anak-anak. Kenapa? Dajjal ni pandai mempersonakan. Dajjal ni pusing dan akhirnya dia buat tawaran. Siapa nak roti beriman padaku, siapa nak air beriman padaku. Orang dah kebulu, memanglah. Akhirnya orang akuilah. Yalah kita apa? Sama juga sekarang. Dulu cash is king, Nadir. Sekarang peruntukan is king. Kau tawarkan peruntukan pada orang. Siapa nak peruntukan beriman. Bukan beriman apa? Sokong aku. Bunyi macam Dajjal tak? Sama ke tidak? Sama ke tidak? Jadi tuan-tuan pun setuju. Tuan-tuan pun setuju. Jadi bila saya masuk, jangan saya seorang. Masuklah ramai-ramai. Boleh burak paling tidak dalam tu. Kalau solat pun jemaah, pahala lebih. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, Dajjal Anwar Ibrahim ini saudara. Dajjal dalam konteks politik Malaysia. Saudara yang saya hormati sekalian, daripada segi peruntukan negara tak tahu keutamaan. Anwar Ibrahim ni boleh digelar bapa jamban negara. Dalam sistem pendidikan, sekolah teruk tak teruk, ada perabot tak cukup, semua tak cukup. Saudara ada dengar tak cikgu sekolah merungut untuk beli kertas peksa, kertas A4 kena pakai duit sendiri. Ada dengar tak? Satu negara. Sabah dan Sarawak, pedalaman Malaysia, teruk sekolah. Tapi kerajaan bangga keluar peruntukan betul apa? Betul jamban. Dalam Parlimen Malaysia, kita tanya, apa kriteria tak yang mana minta? Boleh dapat. Maknanya, mana ada kontraktor budak-budak dia, macam ikan lapar, ngok mulut tu tunggu dedak, kan? Kat situ dapat. Antara sekolah yang dapat, sekolah Bagan. Sekolah Menengah Bagan Jaya. Bagan ni dekat mana? Parlimen Lim Guan Eng. Bagi berapa? 200,000. Saudara, sekolah kat pedalaman ni kalau dapat 200,000, macam-macam dia boleh buat. Sekolah tempat Lim Guan Eng, sekolah yang berbesar di China, 90% anak murid Cina, saudara, dapat 200,000. Untuk apa? Untuk betul jamban. Jamban dah betul, tak tahu nak buat apa. Ini laporan akhbar mengatakan apa? Mereka telah menggunakan duit peruntukan itu untuk beli aircon, bubuh dekat jamban. Jamban sekolah ada aircon. Ini realiti. Jadi cikgu bercakap, cikgu mula marah. Bila cikgu marah, keadilan buat kongres muktamar baru ni keadilan, dia cakap apa? Kita akan tubuh sebuah jawatan kuasa pantau siapa cikgu-cikgu yang kritik Anwar Ibrahim. Oh, teruk saudara, teruk Dajjal dan tentera-tentera Dajjal ini. Saudari yang saya hormati sekalian, kan itu cikgu lawan, ada asasnya.
Bila kita pertikai, semua jadi ni. Saudara, kerana itu negara perlu diselamatkan. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Selesai bab yang kedua. Bab yang ketiga. Bab yang ketiga. Saya lajukan sikit. DAP ni saudara, saya dah bagi tahu sikit sebelum ni. Baru ni YB Mastura daripada PAS, ahli parlimen kepada batas. Dia berucap berkenaan dengan DAP dan kaitan dengan keluarga Cimpeng. Akhir dia saudara, mereka nak saman, ugut nak saman. Tapi baru ni Anthony Loke tiba-tiba sebut apa? DAP tidak akan saman dengan harapan YB Mastura insaf. Dah. Saya bagi tahu ni, ini buku kempen rasmi PRU ke-15, rujukan rasmi Barisan Nasional. Buku ni dilancarkan oleh Zaid Hamidi. Buku rasmi ini dikeluarkan oleh sekarang ni manusia tu dah jadi timbalan Menteri Dalam Negeri Samsul Anwar Nasarah. Saudara, buku ini tulis apa? Secara jelas 130. Kejap. Salah silah keluarga Cimpeng, pengasas PKM. Cimpeng ialah pengasas Parti Komunis Melaya. Beliau merupakan sepupu kepada Lim Kit Siang dan Lim Kuan Yew. Pengurusi DAP Perak, Ngai Koham dan Ngah Komeng adalah anak sedara jauh kepada Cimpeng. Anthony Loke dan DAP Negeri Sembilan adalah dua pupu kepada Cimpeng. Teresa Kok pula merupakan sepupu kepada isteri Lim Kit Siang. Tony Phua adalah anak sepupu jauh dengan Lim Kuan Yew. Niza Jamaluddin, bekas Menteri Besar Perak, adalah dua pupu dengan Nge dan Ngo kerana emak Niza ialah sepupu dengan emak Nge dan Ngo yang memeluk Islam sebelum berkahwin dengan bapa Niza. So, bukan kita cakap, Barisan Nasional cakap. Dan kita bawa dalam parlimen, kita cakap kalau DAP berani saman, kalau benda ni tak betul, samanlah UMNO, samanlah BN. Kalau buku ni salah, BN ni, kalau berani tunjuklah dengan orang kau memang menipu orang Melayu untuk dapat undi, kau cium tangan DAP macam raya, minta maaf, minta ampun. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, ini bukan isu sikit. Malaysia dalam bahaya. Segala peruntukan macam-macam. Hari ini Menteri Pendidikan minta maaf kerana ada isu lagu Tamil yang dihalang dimainkan kerana lagu Tamil itu ada sifat ketuhanan. Cikgu halang dan akhirnya dia minta maaf. Tak boleh selawat, tak boleh takbir, tak boleh kunut, tak ada minta maaf. Dengan minta maaf. Saudara yang semati sekalian, saya bagi tahu saudara, Malaysia ni tahu tak lagu anak kecil main api? Kan? Anak kecil main api, lagu tu kan dia ada perenggan dia, kita cuma tinggal kuasa. Tu ini lagu ni dah dibuat 30 tahun dulu. Kita hanya ada kuasa. Semua ekonomi semua dah puak ni. Puak datang dengan kapal telah kuasai. Kita ni bumi kita saudara, kita hanya tinggal kuasa. Tapi hari ini apa berlaku? Saya bagi tahu, kuasa politik kita telah terancam. Mereka ada 2/3. Mereka boleh pindah pilihan raya punya persepadanan. Persepadanan pilihan raya hanya dipindah ketika zaman Tun Dr. Mahathir 2004. Lepas tu tak pernah pindah. Sebab tak boleh. Tak ada 2/3. Sekarang dia ada 2/3. Ditambah dengan ini puak-puak. Saya minta maaf kalau saya kasar dengan puak-puak anjing ni saudara. Yang saya boleh jamin dalam masa terdekat mereka akan menyesal. Saya bagi tahu saudara, ni yang mula dengan Perak ni apa? Kandor ni, Kuala Kangsar. Kuala Kangsar sebab apa? Sebab SPRM ugut. Dia datang bagi tahu ketika dapat ugutan. Bagi saya, dalam hati saya pada ketika itu, saya bagi tahu, pergi mampus lah dengan kau, rupanya kau pelanun juga. Ni, yang terbaru pagi tadi, kenapa saudara? 30 juta untuk peruntukan dia punya kontrak pembekalan dengan Kementerian Pertahanan. Ni, anak dia 39B akta dadah membahaya, hukuman gantung. Saudara-saudari yang saya hormati, Petra dedah semua hari ini detail. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya bagi tahu saudara,
Yang kita bahaya ni kalau buat persepadanan semula. SPR, saudara, dikendalikan semenjak daripada merdeka sampai sekarang, dia ada 7 orang jawatan kuasa tertinggi SPR yang menentukan persepadanan pilihan raya. Dalam SPR, saudara boleh tengok website SPR lepas ini. Dalam website SPR ada 7 orang, seorang kosong lagi, 6 dah dilantik. 3 selama ini pegawai kerajaan. Walaupun dia bukan Melayu, tapi dia ada jiwa yang memahami akar negara ini, kestabilannya perlu mengangkat Melayu dan Islam. Saudari, hari ini apa yang berlaku? Pegawai kerajaan dilantik 3 orang. 3 orang lagi lantik orang luar. Saudara, yang ingat tak kes saman Mahkamah Sepang, Kalimah Allah. Kes Kalimah Allah ni selain daripada berjaya, itu sebab kerajaan sendiri di bawah Anwar Ibrahim ni tarik kes tersebut dan mereka menang. Saudara, kes ini boleh didakwa kerana ada 2 manusia buat affidavit. 2 manusia buat affidavit. Manusia pertama, Aziz Bari, ahli Dewan Undangan Negeri Perak daripada DAP. Manusia kedua ialah Profesor Azmi Syarif. Saudara, dan manusia yang kedua ini, yang sokong kalimah Allah boleh digunakan oleh agama Kristian dan pelbagai agama ini, sekarang timbalan pengurusi SPR Malaysia. Saudara, yang kedua, tak pernah ada wakil NGO, lantik wakil NGO, Zoe Randawa. Saya Google nama Zoe Randawa, saya boleh tengok statement-statement dan pendirian-pendirian liberal dia. Ketiga, siapa dia? Baru dilantik, Datuk Lee Bipang. Sahabat Melayu tak lapor, sahabat Cina, sahabat orang putih lapor. Siapa Datuk Lee Bipang? Ahli lembaga pengarah toke genting. Tahu tak genting? Genting tak jual nasi dagang. Genting syarikat judi. Genting syarikat judi. Saudara, 3 ini berada dan 3 pegawai kerajaan. Mereka boleh lantik seorang lagi. Kalau pilihan raya ini kita tak menang besar dan bagi amaran pada Anwar Ibrahim, dia akan lantik seorang lagi mengarut. Dia akan bawa Ambiga ke siapa-siapa ke. Akhirnya menjadi saudara, mereka buat persepadanan semula. Bila buat persepadanan semula, UMNO kena tahu. UMNO ni hanya dipakai ketika mereka perlu kuda tunggangan. Tapi bila dia orang boleh pecah Bukit Bintang, menang 100,000, pecah 2, menang lagi. Seremban, Rasa, Seputih, semua kawasan ni pecah 2, pecah 3, Bangi pun boleh menang lagi. Tapi dalam keadaan itu, saudara, dia akan perkenal satu polisi, makcik. Satu polisi di mana kalau ada pengundi ramai 100,000 minima untuk jadi satu kawasan pilihan raya. Kawasan pengundi Melayu, Larut bawah 100,000, Sabak Bernam bawah 100,000, Tanjung Karang bawah 100,000. Orang ini semua akan dipadam dan disatukan. Akhirnya kita hilang, kawasan Melayu hilang berbelas, mereka tambah berpuluh kawasan, saudara. Ketika itu UMNO pun tak gunakan apa? Mereka buka saja pilihan raya, mereka boleh menang saudara 2/3. Bila menang 2/3, apa dia buat? Saudara, perlembagaan ini bukan kitab suci, boleh dipindah. Mereka pindah. Kerajaan Singapura sedang berdepan dengan masalah apa dia? Tanah tak cukup nak berkembang. Kerajaan Singapura nak buka kilang, bekalan elektrik pun tak cukup. Mereka akan bergabung, saudara. Percayalah, ini Tunku Abdul Rahman dah sebut. Bila DAP kuasai, mereka akan gabung semula dengan PAP Singapura. Bila dia gabung, saudara, 80 kursi PAP Singapura masuk dalam Dewan Rakyat. Lepas tu dia boleh pindah ikut suka. Baru ni apa? Anak Lee Kuan Yew umum nikah lelaki dengan lelaki. Anak Lee Kuan Yew, bukan anak, cucu Lee Kuan Yew bangga umum nikah lelaki dengan lelaki. Lepas ni Pak Long, lepas ni kita pindah benda ni. Siapa kita buat solat Jumaat? Hari ni lambat sikit solat Jumaat. Sebab apa? Kita tunggu kedatangan Imam dan Bilal kita. Bila Imam dan Bilal masuk dalam masjid berpegangan tangan. Sebab apa? Imam dan Bilal adalah pasangan suami dan isteri. Benda tu boleh berlaku. Siapa lawan? Kolot. Siapa lawan? Melawan hak asasi. Siapa lawan? Teroris, perkauman dan sebagainya. Karena itu hari ini pertimbangannya bukan sekadar pilihan raya, tapi kita perlu menang dan menghantar isyarat jelas kepada dajjal-dajjal yang berada di atas itu. Saudari yang saya hormati sekalian,
selesai bab ketiga. Faham ke tak faham? Saya minta masa kecederaan 2 minit lagi untuk selesaikan bab yang keempat. Boleh tak boleh? Kalau kena masuk sekali boleh? Okey, selesai saudara. Bab yang keempat, saya baru saja buat laporan polis pagi tadi. Saya buat 2 laporan polis. Laporan polis saya kerana maklumat yang pertama, IMF, International Monetary Fund ini sebuah organisasi yang kerja dia sabotaj ekonomi negara Islam. IMF ni kerja sabotaj ekonomi. Dia adalah agensi Zionis Pro, Rothschild dan sebagainya. Dia adalah Zionis Ranatullah. Tahun 97-98 Anwar nak bawa masuk, Mujur Mahathir pecat dan akhirnya tak dapat masuk IMF dalam Malaysia. Hari ini IMF merupakan apa? Saudara, saya masuk dengan gambar. IMF dalam sekarang ini merupakan konsultan rasmi sistem percukaian baru yang dalam Kementerian Keuangan. Zionis yang kerja mensabotaj ekonomi dan sebagainya Islam ini, akhirnya sekarang dalam Kementerian Keuangan boleh akses semua maklumat rakyat. Dia nak buat ID digital sekarang kan, ID digital, mereka akan tahu saudara mampus kita semua lepas ini. Kedua, laporan polis saya apa? Badan Risikan MEIO. Badan ini tak ada orang tahu sebelum ni. Kalau Rusia ada KGB, kalau Israel ada Mossad, kita ada MEIO. Saudara, MEIO. Dalam MEIO ni terbaru ada lantikan politik. Tak pernah selama ini pegawai kerajaan PTB, pakar keselamatan, pakar rundingan antarabangsa, pakar risikan sahaja yang berada dalam itu. Hari ini Anwar, dan telah dinyatakan pun dalam parlimen, apa dia? Anwar lantik jambu air dia, Farhas bekas diusaha politik dia dalam MEIO. MEIO mula terdedah, MEIO mula berisiko. Dalam keadaan itu saudara, saya dapat semua maklumat dan saya dah hantar dengan polis tadi. CIA, tahu tak CIA? Afghanistan, Libya, Iraq, semua negara ini hancurkan apa? CIA, Amerika, Yahudi Lanatullah ini. CIA saudara sudah dibenarkan secara rasmi beroperasi di Malaysia dan melalui nama Ops HD memantau Laut Cina Selatan. Dia bawa masuk duit, dia bawa masuk tenaga risikan pakar dia, dan saya buktikan dengan real mesej perjanjian dengan ini, dan ini dilaporkan dalam Indonesia, media Amerika, media Rusia dah melaporkan benda ini. Saudara, Malaysia ni nak jadi tempat perang apa? Malaysia ni nak jadi apa? Kan itu tadi saya bagi tahu depan media, saya bagi tahu, tolong tanya Jeneral Pencen ni, kalau kamu tak tahu politik sangat parlimen dengan DUN tak apa, tapi ni saudara, undi pada UMNO Barisan Nasional, undi pada DAP. Saudara, dengan saudara tidak keluar, ambil sambil lewa pun pilihan raya ni tak mengundi, maksudnya saudara menghalalkan benda ini berlaku. Tolong Kak, saya minta tolong. Saya orang Negeri Sembilan, saya tak ada kena-mengena dengan kemaman, tapi keputusan kemaman perlu dan penting kepada negara kita. Faham ke tak faham? Boleh bekerja? Saudara, telefon bekas kasih, bekas tunang, anak-anak, sepupu apa semua, dan pastikan mereka balik. Pastikan mereka balik, saudara. PAS tidak akan mengeluarkan sebarang dana untuk balik apa semua, tak. Saudara, korban sedikit. Ini demi negara kita. Saudara-saudari, ketika semua benda yang saya cerita tadi sudah berlaku, saudara menangislah air mata darah. Anak cucu kita tak tahu dah boleh berdepan dalam negara ni macam mana. Ketika itu kita dalam selimut putih yang sedang berdepan dengan soalan kubur dalam tanah. Saudara menangis pada ketika itu pun tak boleh jadi apa. Kerana mereka telah menguasai tanah keramat kita. Jadi saya minta, saya merayu. Pegawai-pegawai kerajaan, anggota-anggota polis pun. Saya percaya kamu faham apa yang saya katakan. Pegawai-pegawai polis, kamu faham apa saya katakan. Pegawai-pegawai kerajaan, orang UMNO yang sedang memantau dalam gelap itu, kamu faham apa yang saya katakan.
Ini bukan soal parti politik lagi. Tapi soal masa depan anak cucu kita ketika kita dah mati dalam kubur. Saudara, tak ada benda yang kita boleh buat masa tu. Tapi hanya kerana bukan kita pangkah Barisan Nasional. Tapi kerana apa? Kerana kita lalai nak keluar mengundi dan ajak semua orang mengundi musuh-musuh. Pilihan kita hanya satu. Demi abada agama, bangsa dan tanah air kita. Petak nombor 2. Keputusan pada 2 hari bulan